Dan Allah Ta'ala jadikan perjuangan Nabi-Nabi didukung oleh bangsanya dahulu. Dalam masa kita menghadapi kongkongan COVID-19, tegak hati saya apabila ditimbulkan isu kebangsaan atau nasionalisme, supaya kita memahami secara Islam yang sebenar betapa kebangsaan menjadi semangat yang ada di diri seseorang, adalah fitrah yang tak boleh dinafikan. Quran memaparkan kepada kita bahawa semua Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam sayang pada bangsa masing-masing. Dan Allah Ta'ala jadikan perjuangan Nabi-Nabi didukung oleh bangsanya dahulu sebelum mengajak bangsa-bangsa lain. Manusia semua yang wajib diselamatkan. Kerana bangsa jadikan kekuatan untuk perjuangan Islam, bukan satu akidah perjuangan. Akidah perjuangan adalah Islam itu sendiri untuk semua manusia. Dan sebab itu kita perlu memahami perbezaan di antara cinta pada bangsa dengan akidah kebangsaan, sehingga panasi menzalimi kaum yang lain. Itu diharamkan oleh Islam. Islam menetapkan bangsa adalah fitrah, naluri, tak boleh dihapuskan. Menggunakan fitrah ini untuk jadi tonggak pada perjuangan Islam. Bukan sahaja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dalam Quran memaparkan ucapan mereka, ya qaumi, wahai kaum bangsaku yang tersayang. Semua Nabi-Nabi ucap begitu, dengan semangat untuk menyelamatkan bangsanya dahulu, mengajak bangsa menjadi pendukung perjuangannya untuk membawa Islam kepada seluruh manusia. Apabila Nabi kita Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul kepada seluruh manusia, bagaimana nak memecahkan semangat kebangsaan ini? Di mana Nabi menunjukkan satu pendekatan yang menafsirkan Al-Quran yang sebenar, mengikut firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah amaran kepada kaum keluargamu yang hampir dahulu. Maka Nabi memulakan dakwahnya dengan kaum keluarganya yang hampir Quraisy di Mekah. Setelah berjaya membina kumpulan berkaumnya, dipanjangkan mengajak kaum Arab yang lain, Aus dan Khazraj. Setelah berjaya melayani Aus dan Khazraj, maka Nabi menegakkan negara masyarakat majmuk, melibatkan bukan Arab, bukan Islam. Apabila Nabi meninggalkan pesaka ajaran Islam, dalam aspek politik, Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisy, memimpin mesti daripada Quraisy, bagi menghayati firman Allah Ta'ala yang beri amaran kepada orang Arab, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Wahai orang Arab, jika kamu tidak berjuang untuk menegakkan Islam, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu. Kerana Islam adalah tonggak. Kaum yang boleh memimpin ialah kaum yang menerima Islam itu. Bila orang Arab meninggalkan Islam, bangsa lain pula menerima Islam, mendominasi umat, mereka menjadi pemimpin. Dan sebab itu bila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, para sahabat yang bersuara untuk memilih siapa jadi ketua negara, apabila dikemukakan tiga pendapat. Pendapat yang pertama mencadangkan kalangan Ansar menjadi pemimpin tanpa mengira apa kaumnya.
asal dia orang Islam, penduduk asal Madinah. Berpandukan pada hadis isma'u wa ati'u wa in umir alaikum abdun habasyi. Dengar dan taat walaupun jadi pemimpin itu seorang hamba Habasyi yang hitam. Menandakan bahawa pemimpin tanpa bangsa. Adapun keluarga Nabi Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali karamallahu wajah daripada keluarga Nabi, mesti daripada keluarga Nabi, yang makna konsep monarki, kekeluargaan, keturunan. Tetapi golongan muhajirin yang ramai tokoh-tokoh sahabat, ulama-ulama sahabat, mencetuskan satu kepahaman. Berpandukan berhari a'immatun Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Pemimpin mesti dipilih dari kaum yang mendominasi. Yang disebut Nabi Quraisy, kaum yang mendominasi. Akhirnya mereka bersepakat memilih Abu Bakar, kemudian Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali jadi khalifah. Ini asas kepada kepahaman Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa yang menjadi pemimpin negara mestilah daripada orang Islam yang layak, daripada kaum yang mendominasi masyarakat semasa dan setempat. Adapun pendapat memilih Ahlul Bait mencipta mazhab Syiah. Pendapat Ansar yang mengatakan siapa jadi ketua negara melahirkan golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Ini selepas zaman Khulafa' Rasyidin dihidupkan pahaman-pahaman ini. Padahal pahaman-pahaman ini sudah ditarjihkan oleh para ulama sahabat bahawa pemimpin daripada orang Islam daripada kaum yang mendominasi masyarakat mengikut situasi dan realiti yang berbeza. Pendapat ini sampai kukuh. Pendapat ini didukung oleh demokrasi Barat. Demokrasi Barat memilih yang majoriti, tetapi tak ada dominasi kaum ini. Ini kesempurnaan Islam yang lebih baik pada demokrasi Barat. Kerana ulama mengatakan kalau dipilih kepada majoriti sahaja tanpa dominasi kaum, pemimpin itu tak kuat, tak tahan lama. Dan memang berlakulah, kita melihat apa yang berlaku di Fiji bila memilih masyarakat kaum minoriti jadi ketua negara melalui demokrasi, tak tahan lama mana. Yang berlaku di Chile, pilih orang Jepun jadi ketua negara Fujimori, tak tahan lama mana jatuh, negaranya tak kukuh walaupun orangnya bijak. Jadi aspek Islam dan dominasi kaum, pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah ini perlu kita pegang. Ada suara-suara yang mengatakan bahawa ikutlah bangsa apapun asal dia orang Islam. Sebenarnya ini pandangan Khawarij dan pandangan Mu'tazilah yang dianggap lemah. Dan pandangan Syiah menentukan Ahlul Bait saja, ini pun lemah. Lemah pandangan ini. Yang paling kuat ialah pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam konteks negara kita Malaysia ni, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita pakai. Itu sebab mengapa saya tulis buku sebagai satu pencerahan dalam kefahaman politik atau fiqh politik Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.